Isu pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernakular terus memuncak apabila Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia atau DONZONG menyerahkan memorandum menolak pembelajaran itu. Penolakan itu seolah-olah mencabar ketuanan tulisan Jawi sebagai satu daripada tulisan bahasa Melayu seperti termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Hak dan kedudukan tulisan Jawi sepatutnya dihormati dan bukan dijadikan bahan permainan politik pihak berkepentingan. Ikuti wawancara pakar Perlembagaan Universiti Teknologi Malaysia Dr. Muhammad Fatih Yusof bersama wartawan Nur Ashikin Madhayin dan juruvideo Halim Saleh bagi mengupas isu ini. Sebenarnya isu ini pernah ditimbulkan baru-baru ini di dalam satu kes yang dikemukakan oleh Presiden Gerakan, dan mahkamah telah memutuskan bahawa tidak timbul sebenarnya dakwaan mengatakan tulisan Jawi itu sebagai tulisan yang boleh mempengaruhi pelajar-pelajar untuk menganut agama Islam. Ini telah diputuskan oleh Hakim Amajid Singh pada 28 November apabila terdapat dakwaan oleh Presiden Gerakan Dominic Lau Hiu Chai yang menyebut bahawa dakwaan yang dinyatakan bahawa tiada siapa pun boleh dikehendaki menerima ajaran suatu agama dan mengambil bahagian dalam apa-apa upacara dan upacara sembahyang satu agama selain pada agamanya sendiri. Itu prinsip yang dikatakan seolah-olah bila belajar Jawi itu seolah-olah mengamalkan agama. Sebenarnya tidak timbul tuduhan itu. Jawi ini adalah satu bentuk tulisan yang mana tulisan itu sama dengan tulisan Arab. Dan kalau kita tengok tulisan itu dalam konteks bahasa Arab digunakan sama ada oleh orang Islam dan juga bukan Islam. Kalau di Lubnan, di Mesir itu ramai orang Kristian yang menggunakan tulisan Arab yang sama dengan tulisan Jawi. Dan juga mempelajari sesuatu tulisan sebenarnya bukan bermaksud mempengaruhi agama. Jadi ia bukan satu benda yang berkaitan. Dan ini diputuskan oleh mahkamah bahawa ia tidak berkaitan. Jadi sebab itu saya rasa itu tidak timbul sama sekali. Cumanya dakwaan itu timbul mungkin kerana dia dijadikan sebagai satu propaganda untuk menakut-nakutkan dan juga menimbulkan satu pandangan yang negatif kepada tulisan Jawi. Sedangkan tulisan Jawi itu adalah sebahagian daripada bahasa Melayu itu sendiri. Kalau menolak tulisan Jawi bermakna menolak bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Isu tulisan Jawi ini sebenarnya satu isu yang tidak perlu timbul sebenarnya. Jika sekiranya rakyat kita memahami konsep prinsip ataupun dasar sebuah negara. Setiap negara ni mempunyai dia punya akar dia, mempunyai sejarah dia, mempunyai dia punya prinsip dia. Dan negara kita ini dibina melalui satu proses yang panjang. Sebelum merdeka, negara kita merupakan terdiri daripada negeri-negeri yang berdaulat, negeri-negeri Melayu yang diperintah melalui kaedah kesultanan dan kemudiannya mendapat pengaruh British dan sebagainya. Dan apabila kemerdekaan dirancang dan juga dibincangkan, antara isu yang dibincangkan adalah dari sudut macam mana rupa bentuk negara persekutuan yang hendak ditubuhkan. Dan di dalam proses kemerdekaan itu sebenarnya beberapa isu timbul, di antaranya dari sudut kedudukan bahasa dan juga bangsa dan juga agama. Dan kalau kita memahami aspek akar ini sebenarnya tidak timbul pertikaian, sebab negara kita yang asalnya berakar umbi daripada tanah Melayu sebenarnya mempunyai satu asas yang kukuh dari sudut kedudukan orang-orang Melayu dan juga kedudukan Islam dan juga bahasa Melayu. Dan itu merupakan yang kita boleh anggap sebagai satu identiti yang perlu diterima. Dan kalau dilihat dalam konteks perkembangan pertumbuhan negara bangsa atau nation state yang timbul selepas daripada Perang Dunia yang Pertama,
negara kita ini merupakan satu negara yang unik dari sudut komposisi kaum. Sebab kebanyakan negara di seluruh dunia mempunyai satu kaum yang dominan, sama ada 90%, 80% yang dominan, yang mana kaum itu menentukan identiti negara itu. Dan dalam situasi itu tidak timbul isu sebab negara itu menerima identiti kaum itu sebagai identiti negara. Dalam negara kita, kita tidak boleh wujud satu vacuum dalam konteks identiti. Kita tak boleh kata negara kita tidak ada identiti. Tidak ada identiti bangsa, tidak ada identiti agama dan sebagainya. Kita perlu ada, tetap perlu ada. Sebab itulah negara kita ini kita nyatakan secara jelas di dalam perlembagaan bahawa orang Melayu mempunyai keistimewaan. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara, ketua utama negara. Dan jika dilihat dalam konteks institusi yang di-Pertuan Agong itu sendiri dan juga institusi beraja, menggambarkan bahawa kedudukan bangsa Melayu, kedudukan Islam, kedudukan bahasa dan juga kedudukan orang Melayu itu sendiri merupakan satu kedudukan yang bukan sekadar simbol, tetapi dia menggambarkan kepada identiti ataupun jati diri negara. Kalau ini dihayati, sebenarnya tidak timbul sebab tulisan Jawi itu secara jelas merupakan identiti negara. Dan cuma masalah timbul apabila terdapat segelintir yang cuba untuk mempertikaikan perkara asas ini. Mempertikaikan perkara asas dengan situasi negara sekarang ini yang agak memberikan kelonggaran kepada beberapa perkara. Sebab itulah kita perhatikan apabila terdapat kelonggaran-kelonggaran yang timbul dalam konteks perundangan, contohnya apabila terdapat desakan yang kuat untuk memansuhkan akta hasutan, dan juga terdapat beberapa desakan lain untuk melonggarkan rakyat ini daripada mempertikaikan perkara-perkara yang dianggap sebagai asas kepada negara, maka timbul isu ini. Jadi, sebab itulah saya melihat bahawa jika sekiranya ia tidak ditangani dengan baik dan juga tidak ditangani dengan segera, maka rakyat akan terus berkonflik, akan terus mempertikaikan perkara ini, dan pihak-pihak yang mempunyai aliran ekstrim dan juga pihak-pihak yang cuba untuk menggunakan apa-apa isu untuk tujuan mendapat sokongan politik akan memainkan peranan mereka. Dan apabila dia berlaku, akan muncul satu tindak balas yang juga mempunyai pendekatan yang ekstrim. Sebab itulah bagi saya dalam situasi negara kita ini, soal yang telah kukuh, yang selama ini tidak menjadi pertikaian langsung, sepatutnya dipertahankan dan jangan tukar, jangan ubah. Dan beberapa perundangan yang walaupun pada pandangan kita mempunyai elemen draconian ataupun keras, seperti akta hasutan, sosma dan sebagainya, walaupun dilihat dari satu sudut keras, tetapi dengan komposisi kaum dalam negara kita ini, dia merupakan satu bentuk perundangan yang perlu bagi menjamin wujudnya ketenteraman dan juga tidak ada pihak yang cuba mengambil kesempatan daripada kebebasan yang terlalu longgar. Cadangan menganjurkan persidangan itu dibuat untuk dilakukan pada 28 hari bulan Disember yang lepas. Kemudiannya terdapat satu perintah mahkamah untuk membatalkan perhimpunan atau persidangan itu. Dan saya kira cadangan Daun Zong untuk mengadakan perhimpunan itu merupakan satu langkah yang kita katakan melampau. Kalau kita imbau balik isu ini, sebenarnya dia berkait rapat dengan satu isu yang telah timbul pada pertengahan tahun lepas. Kalau kita lihat tahun lepas, apabila isu ini mula-mula timbul, terdapat pihak yang cuba untuk membantah atau memberikan pandangan berbeza apabila Kementerian Pendidikan memperkenalkan tulisan Jawi di dalam buku teks untuk pelajar tahun 4 itu. Dan apabila isu ini timbul, pihak kerajaan telah mengambil sikap bertolak ansur dengan meletakkan syarat yang lebih longgar, memberi hak kepada pihak sekolah, pihak ABG, guru dan juga pelajar-pelajar untuk memilih sama ada mereka ingin belajar atau tidak tulisan Jawi berkenaan.
terutamanya di sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Saya kira itu satu langkah yang sangat bertolak ansur, yang secara peribadi kalau saya sendiri melihat bahawa satu langkah yang merugikan dari sudut peluang bagi memperkenalkan satu ilmu dan juga seni kepada masyarakat bukan Melayu. Tetapi sepatutnya isu itu terhenti di situ. Apabila kerajaan telah mengambil sikap tolak ansur, sepatutnya pihak-pihak berkenaan yang mempunyai peluang untuk tidak belajar bahasa Jawi itu terima keputusan itu sebagai satu kaedah pilihan kerajaan yang mengambil sikap jalan tengah kepada konflik yang berlaku. Tetapi apabila pihak Zon Jon itu menimbulkan kembali isu ini, saya kira ini satu perkara yang amat menyedihkan. Apabila desakan itu dibuat untuk menghapuskan terus kandungan yang melibatkan tulisan Jawi. Kalau dilihat buku berkenaan, buku teks tahun 4 ini, yang ada kandungan tulisan Jawi itu 3 muka surat sahaja. Muka surat pertama, perkataan Malaysia ditulis dengan tulisan Jawi, itu yang pertama. Yang keduanya, bersekutu bertambah mutu, itu ada di dalam Jata Negara. Saya kira itu satu sekadar untuk memahami Jata Negara. Dan yang ketiganya, diambil tulisan yang ada di dalam not duit kita, kan, RM1 dalam tulisan Jawi, yang memang sudah ada di dalam amalan seharian sekadar untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar darjah 4 mengetahui bahawa itu adalah tulisan Jawi dan bagaimana membacanya. Itu pun bagi saya sekadar 3 muka surat belum tentu pelajar-pelajar mampu membaca dan mengenal huruf, sekadar untuk memperkenalkan sahaja. Itu pun dibantah. Walaupun diberi pilihan sama ada nak belajar atau tidak belajar, itu pun dibantah dan diminta untuk dibuang daripada buku. Seolah-olah dia satu kebencian kepada satu bentuk tulisan yang merupakan bahasa kebangsaan kita. Dan ini satu langkah yang sangat melampau dan tidak heranlah tindakan mereka itu menimbulkan respon yang sangat tidak puas hati, itu sangat hebat di kalangan masyarakat, yang mana kita perhatikan daripada respon itu pihak polis merasakan bahawa jika diteruskan boleh menimbulkan konflik, maka diarahkan supaya dibatalkan. Dan tindakan polis mengarahkan supaya dibatalkan itu satu langkah yang tepat, kerana kalau nak dikaitkan dengan kebebasan bersuara, apa yang disuarakan oleh Zon Jon itu sebenarnya telah disuarakan beberapa kali dan telah diambil kira oleh kerajaan. Dia cuma sekadar untuk menyatakan bantahan terhadap jati diri negara ini, yang merupakan satu perkara yang bertentangan dengan tata susila negara, yang saya kira sekatan yang dikenakan oleh pihak polis itu wajar. Dan sebenarnya kalau bercakap dari sudut kebebasan bersuara tidak mutlak. Kalau semua orang boleh berhimpun untuk apa-apa tujuan, boleh bercakap untuk apa-apa bentuk percakapan, saya kira itu bukan satu perkara yang baik, kerana kebebasan yang mutlak boleh merosakkan. Sebab itulah kebebasan diberikan ini perlu dikawal, dan dalam konteks cadangan persidangan itu memang saya lihat perlu disekat daripada dibiarkan. Sebenarnya kita tidak pernah membuat satu tinjauan untuk setiap sekolah. Kita ada beratus-ratus sekolah jenis kebangsaan dalam negara kita ini, dan saya tak menganggap semua sekolah menolak. Bahkan pada ketika isu ini timbul pertengahan tahun lepas, ada sekolah yang secara terbuka menyatakan kami akan belajar. Bermakna dia bukan satu keputusan yang mutlak untuk setiap sekolah itu. Sebab itulah saya melihat langkah Zon Jon dan juga Zon Jon ini cuba untuk mempengaruhi pentadbiran setiap sekolah itu supaya mereka membuat satu keputusan menolak. Itu merupakan satu bentuk cubaan untuk mempengaruhi orang lain supaya mempunyai sikap benci kepada tulisan Jawi yang merupakan tulisan dalam bahasa kebangsaan.
Dan langkah kempen seperti itu merupakan satu perkara yang tidak baik dalam konteks negara kita. Dan sebab itulah bagi saya sekolah-sekolah ini perlu diberi kebebasan. Sama ada mereka nak belajar atau tidak itu terpulang kepada ibu bapa sekolah masing-masing dan juga pentadbiran sekolah.